Kalau satu step you dah salah, dia akan efek terus semua sekali. You tak akan dapat second chance untuk betulkan. Dia tak boleh you buat balik ke apa ke, tak boleh. So contohnya sama seperti macam kita nak buat roti. So satu roti yang sangat yang elok dan kualiti, kita perlukan bahan-bahan yang bagus, kualiti yang bagus, baru kita boleh buat satu produk yang sangat bagus. Bun, roti dan pastry merupakan makanan ruji yang diperbuat daripada dough yang berasaskan tepung, air, ragi, mentega dan lain-lain lagi. Dough ini lazimnya melalui proses pembakaran untuk berubah tekstur menjadi roti dan pastry. Bergantung kepada resepi dan budaya setempat, nisbah penggunaan bahan utama ini berbeza dalam menghasilkan pelbagai jenis bentuk, saiz, tekstur dan rasa roti. Apa yang lebih penting adalah persekitaran yang kondusif untuk menghasilkan bahan makanan ini. Untuk pembuatan roti, harusnya tempat yang kami buat tu tak terlalu panas, tak terlalu sejuk dan suhu bilik just nice lah. Suhu bilik, suhu yang paling cantik untuk buat roti sebab roti ni sangat sensitif. Roti ni benda yang hidup, dia akan sentiasa kembang. Kalau you terlebih kembang pun dia boleh flat, jadi tak kembang cantik lah, dia tak elok. Buat roti ni main dengan masa. You are playing with time sebab kalau you tak jaga masa you, dia akan jadi macam tak jadilah roti tu, memang tak jadi. Roti dan bun dihasilkan dalam proses dan persekitaran yang sama. Perbezaan ketaranya cuma terletak pada saiz. Bun biasanya bersaiz kecil dan dibuat untuk hidangan seorang pengguna, sementara roti pula dihasilkan dalam saiz yang lebih besar. Pada hari ini, terdapat pelbagai inovasi roti dan bun untuk menarik perhatian pengguna muda yang semakin terdedah dengan keistimewaan roti dan pastry dari dunia luar menerusi media sosial mereka. Salah satu daripadanya adalah bun yang berasaskan arang atau charcoal bun. Pertama, kita akan sediakan bahan-bahan untuk buat charcoal bun. Kita akan timbang tepung gandum, garam, gula, yeast, telur, charcoal powder, air yang dah campur ais. Ais ni untuk bagi bahan campuran tu lebih suhu yang sesuai sebab kalau panas sangat pun dia akan rosakkan dough lah. Charcoal atau arang dalam bahan makanan merupakan sejenis arang aktif atau activated charcoal yang digunakan dalam industri pemakanan, perubatan dan kesihatan. Walaupun boleh berasal dari sumber yang sama, arang aktif ini tidak boleh disamakan dengan batu arang atau bahan makanan yang dibakar. Selepas dibakar, roti lazimnya akan berwarna keperangan. Penggunaan arang aktif ini dilihat sebagai satu alternatif unik kerana ia akan mengubah warna roti menjadi hitam tanpa mempengaruhi bau atau tekstur produk akhir itu. Basically, the standard recipe memang dah ada, cuma kita akan tengok berapa banyak order untuk hari tu, berapa perlu kita bancuh supaya tak ada pembaziran. Contoh, roti ada 100 biji saja kena buat, maybe kita akan bancuh dalam 5 kilo saja. So, roti akan dibuat fresh setiap hari lah, akan bergantung pada order. Kami tak akan buat roti yang akan untuk minggu depan, tak akan buat sekarang lah. Maknanya, roti setiap hari akan dibuat baru untuk memastikan kesegarannya. Dari situ mereka akan mix adunan tu sampai menjadi dough dan daripada dough akan potong mengikut berat yang di-request oleh customer. Sekiranya 60 gram, 70 gram, 80 gram, kami boleh buat pelbagai saiz apa semua. Selain daripada bahan utama seperti air dan tepung, di peringkat inilah bahan tambahan seperti arang aktif dimasukkan ke dalam adunan dough untuk membentuk jenis roti yang dikendaki.
Untuk menghasilkan roti berperisa lain misalnya, bahan seperti serbuk koko, perisa pandan dan kopi juga akan dimasukkan. Dough akan direhatkan di dalam bilik proofer ni. Bilik ni akan memastikan dough akan naik dengan sempurna dan ready untuk dibakar. Bilik proofer ni lebih efektif sebab dia memastikan dough tu tak kering. Tak membentuk satu kulit yang di atas yang akan jadi kering. Kalau kat luar boleh juga naik tapi dia akan kering. Roti akan tak cantik lah. Proses merehatkan dough yang telah lengkap diadun ini juga disebut sebagai proofing, iaitu proses untuk mengembangkan roti di mana ragi di dalam adunan dough diaktifkan agar proses fermentasi boleh berlangsung. Tempoh proofing ini amat penting dalam menentukan tekstur roti dan pastry yang terhasil. Dough yang besar ini akan dipotong ke saiz yang lebih kecil mengikut resepi dan kehendak pelanggan. Untuk proses ini juga, dough akan direhatkan di dalam bilik atau mesin proofer khas. Dough untuk naik ialah dalam 45 minit. Sekiranya dough lebih daripada 45 minit tu dan tak dibakar, roti akan jadi rosak sebab dia terlebih masa dia proof. So, dia boleh bakar tapi dia akan jadi berongga dan kosong, akan berlubang lah. So, dan keras. Tak cantik lah. Apabila dough dah ready, roti akan dibakar selama 15 minit pada suhu 180 dan 200 Celsius selama 15 minit lah. Sekiranya kalau temperature roti tak cukup temperature, dia akan jadi flat, dia tak jadi naik. Dia akan naik, bila dah keluar dia akan jadi kecut balik. Macam tu roti. Penghasilan roti dan ban harus melalui proses dan tempoh masa yang tepat. Bukan saja roti dan ban perlu direhatkan mengikut tempoh, ia juga harus dibakar mengikut suhu dan masa yang telah ditetapkan. Ketuhar komersial biasanya akan digunakan untuk tujuan ini. Sekiranya faktor-faktor ini diabaikan, apa yang terhasil tidak akan memenuhi tekstur, rasa dan bentuk roti atau ban yang dikehendaki. Selepas 18 minit, roti dikeluarkan dan akan disejukkan. Bila dah betul-betul sejuk, roti akan dipack dan akan sedia dihantar ke customer. Selepas dibakar dengan sempurna, dough akan bertukar menjadi roti dan ban. Ia akan terus direhatkan seketika untuk disejukkan sebelum dibungkus dan disiapkan untuk jualan. Roti dan ban merupakan produk yang tidak boleh disimpan untuk tempoh yang lama. Bergantung kepada resepi, roti dan ban yang segar serta baru terhasil ini terkenal dengan teksturnya yang lembut dan kenyal. Kilang roti ni dah beroperasi lebih daripada 7 tahun lebih. Kalau masuk Oktober ni akan jadi 8 tahun lah. So, kami supply roti-roti custom yang ada permintaan khas daripada peminat-peminat sebab tak banyak orang yang buat roti-roti lain daripada lain ni. Dengan erti kata lain, dalam era digital di mana semua perkembangan adalah bersifat global, keunikan produk harus menjadi prioriti. Permintaan terhadap roti, ban dan pastry juga tidak terkecuali. Faktor rasa dan kelazatan sudah tentu menjadi suatu kemestian, tetapi roti dan pastry juga harus ada kelebihan estetik untuk dikongsi dan diperkenalkan di pelbagai platform media sosial. Selain roti dan ban, pastry juga antara produk yang semakin mendapat sambutan seiring dengan perkembangan budaya kafe di negara kita. Selepas ini, kita akan melihat bagaimana satu contoh pastry istimewa boleh dihasilkan. Multigrain loaf, kita akan gunakan tepung gandum. Lepas tu ada bahan campuran multigrain ni. Antaranya ialah biji sawi, bijan putih, bijan hitam, chia seed, melon seed, kuaci punya yang biji dalam kuaci tu, and then you ada quinoa. Ini saya prepare sendiri. Saya punya timbangan sendirilah, saya mix sebab customer nak request yang macam tu punya.
and then ada garam, ada yeast dan air yang dah dicampur ais dan akan di-mix. Okey, untuk pastry punya dough ni dia lain sikit sebab dia ada gula yang agak lebih daripada biasa, dia ada garam, telur pun lebih dan dia akan guna butter. Butter lah lebih untuk bagi dough tu sedap dan lembut. Dengan kesedaran pengguna yang lebih tinggi terhadap faktor diet dan kesihatan, produk pastry pada hari ini banyak menggabungkan penggunaan bahan yang lebih berkhasiat seperti pelbagai jenis bijirin yang berserat tinggi. Cara penghasilan pastry tidak banyak berbeza dengan roti. Semuanya bermula dengan penghasilan dough yang turut menggunakan ramuan asas yang hampir sama dengan roti. Yang membezakannya adalah nisbah bahan seperti mentega dan telur yang lebih tinggi kadarnya dalam penghasilan pastry. Setelah bahan-bahan ditimbang dan dimasukkan dalam mixer, seterusnya proses mixing the dough, kita akan mix dough sampai dia akan jadi elastik dan kita akan buat satu cara ni panggil window pane yang kita boleh tengok dough tu dah ready ataupun belum. Bila tengok dough tu kita angkat dan tengok di tangan dah boleh kita nampak cahaya, maknanya dough tu dah ready lah. Itu proses baru maknanya dah boleh ready untuk the next step lah, untuk potong dough ikut size dia. Apakah perbezaan pastry dengan bun dan roti? Dough pastry mempunyai kandungan lemak yang jauh lebih tinggi untuk membentuk tekstur yang lebih rapuh, poros dan ringan. Berbanding roti, pastry dihasilkan dengan tepung yang mempunyai kandungan protein yang lebih rendah. Untuk resepi pastry ini, pelbagai jenis bijirin turut dimasukkan ke dalam adunan awal. Di dalam mesin ini, dough pastry terus diadun sehingga elastik sebelum dikeluarkan, ditimbang dan dipotong mengikut saiz yang dikehendaki. Bila dough dah ready, dah jadi elastik, kita akan potong saiz dough ikut customer request. Contohnya 50 ke 60 gram. Bila dah potong, kita akan bulatkan dia dan letak atas tray lah untuk bakar. Tapi kita akan masuk dulu dalam bilik proofer. Bilik proofer tu akan mengambil masa 30 ke 45 minit untuk dough kembang dan dah sedia untuk dibakar. Dough yang sudah ditimbang dan dipotong kecil ini akan diuli sehingga berbentuk bulat. Mengikut resepi dan kreativiti, bijirin tambahan juga akan ditabur di atas dough yang telah diuli ini. Seperti proses proofing roti dan bun, dough pastry ini akan disusun di atas dulang dan turut direhatkan agar teksturnya berkembang mengikut jangka masa yang telah ditetapkan sebelum ia dimasukkan ke dalam ketuhar untuk dibakar. Bila roti dah sedia, dah proof, dah cukup masa, kami akan bakar. Kalau bergeban, contoh charcoal bun macam tu, kami akan bakar pada suhu 190 dan 200, masa lebih kurang 15 minit. Kalau multigrain ni, sebabkan dia tak ada gula, dia perlukan masa yang lebih lagi dan temperature yang lebih tinggi dan perlukan ada steam dalam oven. Maknanya steam ni ialah ada sikit air, percikan air supaya dapat macam mana saya nak cakap, macam nak naikkan dough tu berkembang lagi, sebab dia tak ada gula dough tu. So lain-lain roti, lain masa dan temperature dia lah. Jenis roti dan pastry yang berlainan memerlukan formulasi dan komposisi yang berbeza. Secara tradisionalnya, pastry dihasilkan dengan tahap kemanisan yang lebih tinggi berbanding roti. Namun, faktor pasaran menyebabkan resepi pastry ini diolah sehingga sesetengahnya tidak melibatkan penggunaan gula. Begitu juga dengan roti dan bun. Semakin banyak resepi berasaskan mentega yang terhasil, sehinggakan perbezaan di antara roti dan pastry semakin samar. Apa yang lebih penting adalah tahap konsistensi yang dipengaruhi oleh seni penghasilan dan bahan mentah yang digunakan. Bahan mentah akan datang macam tepung, kita ada supplier kita, gula, bahan mentah lain tu biasalah
Selain daripada tu, macam charcoal powder, kami ada kita orang punya supplier khas sebab charcoal powder nak kena yang halal apa semua. Masalah dalam pembuatan roti, bahan mentah kadang-kadang supplier tak dapat nak hantar, kami terpaksa cari alternatif lain dan tu akan mengganggu sedikit sebanyak masa operasi lah sebab terpaksa menunggu tepung dari tempat lain sampai ataupun kena tukar resipi sebab telur tak ada. Banyak macam tu lah, masalah sikit sebanyak masalah. Selain daripada tu, gangguan elektrik atau gangguan air, sekiranya tak ada elektrik atau air, pun akan mengganggu juga proses pembuatan roti. Apa yang saya dapat ialah roti ni mengajar saya untuk menjadi lebih disiplin terhadap masa sebab roti ialah sesuatu yang hidup. You kena jaga masa you kena jaga timing oven you tak boleh leka, you tak boleh macam lalai. So you kena sentiasa tengok. Dia tak boleh macam you nak tengok handphone, buat benda lain, tak boleh. You kena memang, kalau you buat satu jenis roti, you kena tengok dia betul-betul sampai end proses dia, baru you boleh macam okey, dah tahu you dah masak macam tu. Sebab kalau satu step you dah salah, dia akan efek terus semua sekali. You takkan dapat second chance untuk betulkan. Dia tak boleh you buat balik ke apa ke, tak boleh. Sebab roti beza dengan kek you boleh tukar lagi tak. Roti kalau you terlupa, contohlah you terlupa garam dalam roti, walaupun nampak garam macam biasa je, kalau you terlupa garam dalam roti you akan jadi keras. Disiplin yang tinggi ini menjanjikan pulangan yang besar kepada mereka yang ingin menceburi bidang pembuatan roti dan pastry. Menurut laporan pengilang roti terbesar di negara kita, pada tahun 2020, lebih 3 juta buku roti dihasilkan setiap hari untuk memenuhi pasaran tempatan. Ini tidak termasuk lagi permintaan untuk produk roti dan pastry khas yang dihasilkan secara terfokus seperti di kafe dan pusat bakery tempatan. Persoalannya, apakah kriteria yang menentukan kejayaan perniagaan yang berasaskan roti ini? Dari segi peniadaan makanan itu ialah peniadaan roti itu kita kena faham daripada pembersihan kilang itself tu kita penting. Saya amat titik beratkan tentang kebersihan. Sesuatu kilang kena bersih, di mana kalau kita tahu kilang itu bersih, pembikinan makanan tu akan menjadi lagi bersih. So contohnya sama seperti macam kita nak buat roti. So satu roti yang sangat yang elok dan kualiti, kita perlukan bahan-bahan yang bagus, kualiti yang bagus, baru kita boleh buat satu produk yang sangat bagus. Kesimpulannya, konsistensi dari segi disiplin, kebersihan dan kualiti pembuatan merupakan kriteria yang paling penting untuk membina satu tapak kukuh dalam perniagaan makanan yang berasaskan roti dan pastry. Keunikan produk termasuklah aspek seni dan kelazatannya serta maklum balas pengguna, terutamanya di era digital ini, turut harus dipertekankan. Kita nampak apa yang feedback daripada company, daripada customer kita ialah di mana roti itu sedap, tapi pengawasan terhadap kualiti, contohnya shaping roti itu yang kita kena ambil beratkan. Sebab apa? Membuat satu roti itu adalah amat unik kalau kita menggunakan tangan. Tangan ni adalah satu seni, di mana peseni-peseni di luar pun memang akan menggunakan tangan. So tangan ni adalah sangat satu benda yang sangat sensitif, orang cakap. Kita boleh custom satu unit roti yang memang customer inginkan. Okey, macam kat kita orang boleh custom daripada segi sizing, shaping, berat, warna, kan? Benda-benda tu manis. Dalam konteks ini, pengusaha roti dan bakery yang baru berjinak dalam bidang ini boleh bermula dengan pengkhususan resepi dan tema tertentu.
Misalnya, roti berasaskan bahan organik, bakery berasaskan resepi tradisional Perancis dan sebagainya. Produk roti dan pastry yang khusus ini boleh dijual secara terfokus dan dihasilkan hanya atas kuantiti permintaan. On that part of costing, 120,000 tu hanya permulaan. Ialah di mana costing untuk gaji pekerja dan machinery. Okey, untuk 120K tu kita dah akan dapat lebih kurang 2 biji oven triple deck. Lepas tu table working lebih kurang 3. Lepas tu mixer, toasting semua. Dan kita boleh dapat menghasilkan roti sebanyak 2,000 unit dalam masa satu hari. Modal besar bukanlah penghalang dalam memenuhi impian. Bermulalah sebagai usahawan kecil dengan fokus besar kepada pemasaran roti dan pastry yang unik penghasilannya. Jadikan pengalaman awal ini sebagai batu loncatan untuk mengembangkan lagi sayap perniagaan ke sektor penghilangan. Kepada peniaga kat luar sana yang muda-muda, kalau you nak masuk ke dalam industri penghilangan, supply, pengedaran, satu benda je, jangan takut, lakukan dulu baru tahu. Kalau tak buat, tak tahu. Resiko kena ambil. Dan masalah, jangan lari. Kejar masalah tu, selesaikan masalah tu. Yang last point ialah jangan sekali lari daripada masalah. Masalah itu kita harus hadapi dengan tenang. Kita susun balik problem tu. Macam mana kita nak susun, terpulang kepada anda. Ibarat kata pepatah, daripada krisis, peluang bercambah. Menurut laporan daripada Statistika Research Department, jualan roti, kek dan produk bakery di Malaysia hampir mencecah 13 bilion ringgit pada tahun 2022. Angka ini sekaligus menunjukkan potensi besar dalam bidang ini. Persoalannya, adakah anda sudah bersedia menjadi sebahagian daripada statistik kisah kejayaan warga tempatan dalam bidang pembuatan roti dan pastry di negara kita?